Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel NO Production. Aku Hafiz. Salam Ramadan Al-Mubarak. Jadi hari ini aku nak cerita kepada korang mengenai satu kisah dua orang sahabat Nabi SAW yang ketika itu masih budak lagi, mampu untuk menumbangkan Abu Jahal ketika perang Badar. Dan perang Badar ni kita tahu dia berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan kita pun berada dalam bulan Ramadan, so ada baiknya kita tahulah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan ni. Jadi perang Badar ini adalah satu perang yang besar. Ulama kata Al-Badar Al-Kubra, perang yang epik, perang yang besar, mempunyai sentimental yang tinggi. Sebab apa? Ini kira macam perang saudara. Ayah jumpa dengan anak, ayah bunuh anak, anak bunuh ayahnya, adik jumpa dengan ibu kandung, adik jumpa dengan abangnya. Tetapi disebabkan mereka berperang disebabkan perpisahan, bukan sebab blood, bukan sebab diorang punya darah daging, tetapi disebabkan perpisahan agama, kepercayaan yang mereka anuti. Abu Jahal ni dibunuh oleh dua orang sahabat Ansar ini yang ketika itu masih budak. Sewaktu perang Badar itu, salah satu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdurrahman bin Auf yang ketika itu berada di dalam barisan pejuang-pejuang Badar. Di kiri dan kanan ni adalah sahabat Ansar, sahabat baginda yang masa itu ketika itu masih budak lagi, kanak-kanak, tetapi mempunyai semangat juang yang tinggi dalam agama. Mereka ikut turut serta dalam perang Badar. Tapi dalam hati Abdurrahman bin Auf ni, dia agak sedikit kecewa sebab dia bersama dengan mereka yang masih budak-budak. Dia mikirkan, kenapa aku tak bersama dengan orang-orang yang lebih kuat, pasti aku dapat menolong. Yalah, budak kan, dia tak boleh expect yang lebih tinggi terhadap budak-budak ni dalam situasi perang Badar ni. Lalu salah satu daripada dua orang sahabat Ansar itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Pakcik kenal tak Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf pun jawab, ya pakcik kenal, apa kamu nak? Jadi budak ni jawab pada Abdurrahman bin Auf, saya dengar dia selalu hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu caci Rasulullah. Demi zat dan jiwa nyawaku dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini aku takkan meninggalkan dia. Kalau aku melihat dia, aku akan bunuh dia. Sama ada dia mati, aku mati. Bukan saya lah, itu kata-kata daripada sahabat Ansar tu sendiri. Jadi ini berkobar-kobarnya semangat keagamaan dalam jiwa kanak-kanak sahabat Ansar ini. Jadi ketika itu Abdurrahman bin Auf pun ternampak Abu Jahal ni. Dia nampak Abu Jahal ni sedang membetulkan barisan-barisan tentera. Jadi dia tegur pada budak tu. Dia tegur kepada sahabat Ansar ini yang masih budak ni. Itu Abu Jahal. Kamu kata kamu nak kejar dia kan? Kamu kejar dia, kamu pergi bunuh dia. Jadi dua orang sahabat Ansar ni, dia lihat orang yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, dengan dia rasa berkobarnya, dia menghunuskan pedang, lari mengejar Abu Jahal. Jadi kanak-kanak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dua orang ni, siapakah dia? Mereka lah Muaz bin Afrah dan Muaz bin Amru bin Jamuh. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari mengejar Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal dia menunggang kuda dan mereka ni berjalan kaki saja mengejar Abu Jahal. Kalau kita fikir logik,
orang yang menunggang kuda dengan orang berlari, siapa lagi advantage lagi tinggi kan? Mestilah Abu Jahal tu. Tetapi mereka ni berfikir bagaimana untuk menumbangkan Abu Jahal ni, yang ketika itu berada dalam kawalan yang ketat jugalah. Sebab diorang pun terdengar yang Abu Jahal ni dia orang yang sukar untuk dibunuh sebab dia berada dalam kawalan yang rapi. Jadi bersemangatlah diorang, berkobar-kobar lagi diorang untuk membunuh Abu Jahal. Jadi ketika mereka mengejar Abu Jahal, nak menyerang Abu Jahal itu, mereka buat strategi. Salah seorang daripada mereka, Muaz bin Afra dan Muaz bin Amru ni, salah seorang daripada mereka menyerang pada kudanya, pada kuda Abu Jahal, dan seorang lagi menyerang kaki Abu Jahal. Jadi apabila mereka menyerang dengan strategi yang begitu, kuda pun jatuh, Abu Jahal pun tumbang. Dan selepas itu Abu Jahal dah tumbang, dia serang Abu Jahal lagi, sampaikan Abu Jahal tu menggelupur. Dan dia pun berkata, Abu Jahal, tak ada orang lain ke nak bunuh aku? Tak ada orang lain kan lebih layak nak bunuh aku? Jadi mereka pun, Muaz bin Amru, Muaz bin Afra tu pun, dia dah buatkan Abu Jahal tumbang, menggelupur, dia tinggalkan begitu saja. Sehinggalah datang Abdullah bin Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal, dan dia pun telah dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, dipenggal kepalanya. Jadi Muaz bin Amru ni pun berkata, ketika dia sedang menyerang Abu Jahal tersebut, anaknya Ikrimah yang merupakan anak kepada Abu Jahal lah, sedang bersamanya mengawal, membantu Abu Jahal. Sedang dua orang sahabat ni menyerang, Ikrimah tu menghayunkan pedang pada Muaz bin Amru, menyebabkan tangan Muaz bin Amru tu terpotong, dan hanya sedikit kulit yang tinggal menyebabkan tangan dia tergantung-gantung. Tetapi dia tak berhenti setakat itu saja, dia tetap berang, menghayungkan pedangnya dengan sebelah tangan. Ini semangatnya ada dalam kanak-kanak umat Islam ketika itu. Sepanjang hari dia bersama dengan tangan dia yang tergantung-gantung tu. Bila dia, Muaz bin Amru ni dah tak selesa lagi, tangan ni diletakkan di bawah kaki, direntap kuat-kuat hingga tangan itu terputus dan dibuang begitu saja. Kawan-kawan, kalau kita amati kisah ni, kanak-kanak, kalau kita kanak-kanak masa dulu-dulu, kita apa je kita buat? Main tenteng, kita main konda-kondi. Tapi ini kanak-kanak pada zaman Rasulullah tetap berada dalam medan perang walaupun tangan dia terputus. Semangat agama dalam diri dia tetap berkobar-kobar. Semangat untuk berkorban demi agama tetap berkobar-kobar. Ini semangat yang ada dalam kanak-kanak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dalam zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab dia menangkap seorang pemuda yang ketika itu meminum arak pada bulan Ramadan. Jadi Umar Al-Khattab pun marah kepada pemuda tu. Kenapa kau tak puasa? Sedangkan anak-anak kami yang budak-budak lagi berpuasa, celakalah kau. Jadi kita yang dewasa ni kenapa tak berpuasa, sedangkan kanak-kanak zaman Rasulullah SAW pun berpuasa dan pergi berperang? Patut kita contohi apa yang ditunjukkan pada zaman Rasulullah SAW. Inilah sirah yang suci, yang murni, yang patut kita contohi. Jadi kesimpulannya, kita patut ambil iktibar daripada dua kisah hero ini, iaitu sahabat Nabi SAW, Muaz bin Afra dan Muaz bin Amru. Mereka dua ni dapat menumbangkan Abu Jahal ketika masih dalam kanak-kanak. Walaupun dalam medan perang, tangan dia terputus dan tangan dia tergantung-gantung, masih sepanjang hari dia berperang. Kenapa?
sebab semangat cinta akan agamanya, supaya agama ni sebar, supaya dakwah ni, agama ni dapat sampai kepada pelosok dunia. Dan hari ini kita dapat Islam. Jadi kita patut ambil iktibar. Kalau nak dibandingkan dengan mereka yang berjuang mati-matian untuk agama Allah SWT, dengan kita yang sekarang diuji dengan macam-macam dugaan, dengan pandemik, kita diuji dengan kesusahan ekonomi. Itu bukan penghalang. Itu bukan penghalang untuk kita umat Islam bangkit untuk agama Allah SWT. Macam mana kisahnya, realiti yang susah nak sebut, realiti sekarang yang berlaku, macam orang yang tidak dibagi puasa tetap berjuang untuk dia punya iman, dia punya fardu dia punya antara salah satu rukun Islam dia perjuangkan untuk dia tetap mahu puasa, bangkit untuk agama Allah SWT. Itu jadi penghalang-penghalang kesusahan yang kita dapat daripada yang kita hadapi sekarang ni bukanlah satu penghalang untuk kita bangkit untuk agama Allah SWT. Dalam pepatah Arab ada mengatakan, la takhaf wa la tahzan fa inna syamsa satanjalli ghadan. Jangan risau, jangan takut. Hujan yang turun selepas itu esoknya pasti akan ada pelangi yang datang. Okey, jadi itu saja daripada aku. Sedikit sebanyak perkongsian mengenai pejuang-pejuang Nabi SAW berperang di perang Badar pada bulan Ramadan. Jadi moga kita sama-sama dapat ambil ibrah lah, pengajaran daripada kisah ni. Jangan lupa share, like and subscribe, dan komen juga. Kalau korang nak tahu apa-apa kisah sirah ke, kalau aku tahu aku boleh cerita lah kat korang, aku akan kongsi lah kepada korang. Dan itu saja. Selamat beramal ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.